Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Diana Sapilin akan membentangkan pemendapan di sungai. Objektif pembelajaran yang pertama, menjelaskan definisi ataupun konsep pemendapan sungai. Yang kedua, menguraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. Ketiga, menjelaskan bentuk muka bumi endapan sungai. Yang terakhir, menyenaraikan kepentingan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia. Konsep pemendapan sungai. Konsep pemendapan sungai merujuk kepada proses pelepasan bahan-bahan muatan oleh air sungai di kawasan hilir ataupun muara sungai. Antara bahan yang dilepaskan ialah lumpur, sampah sarap dan bahan-bahan terlarut di bahagian hilir sungai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai, antaranya ialah isi padu sungai. Jika isi padu air sungai berkurangan, maka daya keupayaan pengangkutan sungai akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan banyak bahan muatan sungai dimendapkan di alur sungai. Seterusnya, halaju air. Halaju air akan berkurangan jika kecurunan alur sungai semakin landai, terutamanya di peringkat hilir. Kesannya, sebahagian besar daripada bahagian muatan sungai akan dimendapkan di bahagian hilir apabila daya pengangkutan semakin berkurangan. Seterusnya, kecurunan. Kecurunan berkait rapat dengan halaju sungai. Sungai di peringkat hilir lebih landai berbanding di peringkat hulu. Ini mengakibatkan halaju dan tenaga arus menjadi lemah. Keadaan ini adalah punca beban mendapan sungai dimendapkan. Faktor yang seterusnya adalah jenis batuan. Air sungai yang terdiri daripada batuan lembut seperti batu kapur dan batu pasir akan menghasilkan beban sedimen yang banyak bagi meningkatkan proses pemendapan berbanding alur sungai yang batuannya keras seperti granit. Seterusnya, bahan muatan. Bahan muatan yang pelbagai akan diangkut oleh arus sungai. Apabila beban bertambah, sungai tidak berupaya untuk mengangkut bahan menyebabkan semakin rendah keupayaan untuk mengangkut dan menggerakkan bahan dan berlakunya pemendapan. Bentuk alur. Bentuk alur yang berliku memudahkan berlakunya pemendapan berbanding bentuk alur yang lurus. Sungai yang banyak liku menyebabkan aliran tidak lancar serta perlahan. Ini membolehkan beban yang diangkut dimendapkan, manakala sungai yang beralur lurus menyebabkan halaju air yang mengalir adalah tinggi. Halaju air tinggi tidak menggalakkan pemendapan kerana semua beban akan diangkut ke hilir. Yang terakhir adalah halangan. Halangan di dalam alur sungai akan memperlahankan aliran air sungai. Contohnya, pembinaan empangan yang merentasi sungai menyebabkan proses pemendapan akan berlaku dengan giat di bahagian atas sesebuah empangan. Ini di bahagian bawah empangan pula proses pemendapan menjadi kurang kerana sumber bahan mendapan dari bahagian atas berkurang. Proses pemendapan. Alur sungai yang berliku-liku dan berkeadaan tidak rata. Tindakan graviti semakin berkurangan di cerun landai memberikan kesan kepada peningkatan bahan endapan sungai. Alur sungai yang berliku menyebabkan aliran sungai menjadi perlahan. Liku-liku alur sungai akan menghasilkan kawasan pamah dan akan mewujudkan sebuah dataran. Proses pemendapan akan terjadi selepas banjir. Momentum aliran sungai akan menembusi ruangan yang sempit. Seterusnya,
mari kita lihat bentuk muka bumi pemendapan sungai. Berdasarkan raja profil sungai, biasanya pembentukan tasik ladam, tetambak, delta, dan dataran banjir berlaku di kawasan hilir sungai. Dataran banjir. Dataran banjir terbentuk apabila air sungai melimpah alur dan membanjiri kawasan kiri dan kanan tebing sungai. Okey, macam kita tengok gambar raja A yang di atas, air sungai ini melimpah di kawasan kiri dan kanan tebing sungai. Air yang bercampur dengan kelodak akan tersebar dengan meluas dan kehilangan hala tujunya dengan cepat, membolehkan kelodak dan pasir dimendapkan. Sebagai contoh, kita tengok raja B. Setelah banjir materi, aluvium kasar sebelah kanan akan menjadi halus, manakala materi aluvium di sebelah kiri akan menjadi kasar. Proses pemendapan yang berulangan dalam jangka masa yang lama membentuk dataran banjir. Satu contoh dataran banjir yang terkenal di Malaysia ialah dataran Kedah Perlis. Seterusnya, mari kita lihat delta. Delta dibentuk oleh endapan atau sedimen seperti lumpur, kelodak, pasir, dan batu kelikir di bahagian hilir sungai. Delta ni terbentuk di muara sungai apabila sungai hilang tenaga mengangkutnya kerana bertembung dengan laut. Pemendapan oleh sungai mestilah melebihi kadar hakisan oleh ombak laut. Semakin panjang sungai, semakin banyak bahan hakisan yang dibawa dan semakin banyak yang dimendapkan di muaranya membentuk delta. Okey, di sini saya sertakan animasi pembentukan delta yang saya ambil daripada YouTube. Seterusnya ialah tetambak. Tetambak terbentuk apabila air banjir melimpahi tebing sungai. Bahan-bahan yang dimendapkan di belakang tebing sungai akan membentuk benteng semula jadi. Timbunan antara beting ini dikenali sebagai tetambak. Contoh tetambak ialah di tebing sungai Huang Ho, Rhine dan juga sungai Mississippi. Seterusnya ialah beting pasir. Beting pasir merujuk kepada timbunan pasir atau kelikir yang mewujudkan permatang rendah selari dengan tebing sungai. Beting pasir terbentuk apabila terdapatnya pusaran air yang menggali dan memendapkan semula pasir tersebut. Bentuk muka bumi pemendapan sungai yang terakhir ialah tasik ladam. Tasik ladam terbentuk di kawasan sungai yang berliku-liku. Proses pembentukan tasik ladam ada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga. Dari segi peringkat pertama, hakisan akan berlaku dengan giat di tebing luar likuan sungai manakala pemendapan berlaku di tebing dalam likuan sungai. Yang kedua, pembentukan alur yang baru ini dipercepatkan lagi dengan pemendapan bahan-bahan yang terhakis. Proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan sungai akan terpisah daripada alur sungai yang berbentuk tadi. Likuan ini dinamakan sebagai likuan terpenggal. Peringkat ketiga ialah proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan terpenggal terpisah dengan langsung daripada alur-alur sungai. Air dalam likuan terpenggal ini akan terperangkap menjadi sebuah tasik yang dinamakan tasik ladam. Di sini terdapat animasi yang menunjukkan bagaimana tasik ladam ini terbentuk.
mari kita lihat dari segi kepentingan pemendapan sungai terhadap manusia. Dari bentuk muka buminya, yaitu dataran banjir, dia memberikan kepentingan dari sektor pertanian, yaitu dalam sektor pertanian ini dia mempunyai tanah aluvium yang terhasil daripada proses pemendapan sungai dalam jangka masa yang panjang dan membolehkan kegiatan penanaman padi dijalankan. Seterusnya, sebagai kawasan peternakan. Dataran banjir ini sesuai dijadikan sebagai kawasan peternakan disebabkan terdapatnya kawasan padang ragutnya yang luas. Seterusnya, sebagai aquakultur. Dataran banjir juga sesuai dijadikan sebagai aquakultur ataupun kawasan perikanan air tawar disebabkan terdapatnya sungai di kawasan tersebut. Seterusnya, sebagai sistem pengangkutan. Dekat dataran banjir nih, sistem pengangkutan boleh berkembang disebabkan kawasannya yang rendah dan memudahkan pembinaan jalan raya dilakukan. Ia dapat memudahkan pergerakan penduduk untuk keluar dan masuk. Yang seterusnya ialah delta. Bentuk muka bumi delta ni kepentingan dia sama juga dengan kepentingan dataran banjir, yaitu dari segi pertanian, dia boleh menjalankan kegiatan penanaman padi disebabkan tanah aluviumnya yang banyak hasil daripada mendapan sungai di bahagian hujung sungai. Seterusnya, dia membolehkan sebagai perhubungan. Dia boleh dijadikan sebagai kawasan perhubungan sebab dia keadaan bentuk muka bumi dia yang rata, membolehkan pembinaan jalan raya dilakukan di kawasan delta dan meningkatkan ketersampaian penduduk. Seterusnya, dalam sektor perikanan. Dari segi sektor perikanan ni boleh dijalankan di kawasan delta disebabkan terdapatnya sungai yang luas dan di bahagian ujung sungai membolehkan kegiatan ikan air tawar dijalankan. Seterusnya, sebagai kawasan pelancongan. Dekat delta ni dia sesuai dijalankan sebagai kawasan pelancongan disebabkan adanya pemandangannya yang menarik seperti perkampungan dan juga sawah padi. Seterusnya, sebagai kawasan peternakan, yaitu peternakan seperti lembu disebabkan padang ragutnya yang luas. Seterusnya ialah tasik ladam. Tasik ladam ni boleh dijadikan sebagai tapak aquakultur untuk menternak ikan dan udang kerana sumber airnya yang banyak di situ. Seterusnya, sebagai ekopelancongan. Kawasan ekopelancongan dia sesuai dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan disebabkan pemandangannya yang menarik di situ. Seterusnya, kawasan perikanan. Perikanan air tawar boleh dijalankan di situ disebabkan terdapat banyak spesies ikan air tawar. Okey, seterusnya tertambak. Kepentingan dia iaitu pengangkutan dari segi pengangkutan dan juga perhubungan. Okey, tanah tinggi semula jadi di kedua-dua belah tebing sungai ini, dia membolehkan pembinaan jalan raya di sepanjang sungai dan tidak melibatkan kos yang tinggi, khususnya kos menimbun tanah.